Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang telah tekan butang subscribe, yang telah memberi sokongan kepada channel ini. Bagi yang belum tekan butang subscribe, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe dan anda boleh join sebagai member di dalam channel ini. Kerana pada tahun hadapan kita akan mulakan giveaway, kita akan mulakan souvenir, kita akan mulakan stickers, kita akan mulakan goodies dan sebagainya untuk semua member di dalam channel ini yang bertuah. Okey, kerana itu tekan butang subscribe kerana kita mau menjadi suara yang cukup besar, yang cukup berpengaruh boleh sampai ke telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Bukan penyokong PH pun sama gairah mau berebut ganimah. Aduh, dulu bukan main lagi melawan, buat itu, buat ini. Tapi bila di dalam perang, Anwar Ibrahim dah menang, Pakatan Harapan dah menang. Sekarang bukan penyokong PH pun tiba-tiba mau juga sibuk-sibuk pun mau berebut ganimah. Apa itu ganimah? Ganimah itu adalah kalau dulu-dulu waktu perang ada rampasan perang. Jadi dia tak sokong pun, dia pun tege-hege juga, tak malu sungguh. Minggu-minggu kebelakangan ini, terutama selepas pelantikan menteri-menteri, kegairahan terbaru yang muncul terlihat begitu menonjol. Munculnya tiba-tiba golongan-golongan tertentu yang tak tahu malu. Golongan tertentu yang tak segan-segan menawarkan diri tiba-tiba kononlah mau berkhidmat dengan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Dulu kata tak yakin, dulu kata macam-macam lah. Tapi sekarang tiba-tiba wah mau bersama-sama kepimpinan Anwar Ibrahim. Pada pendapat saya, lebih baik Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, utamakan dulu yang memang menyokong. Utamakan dulu yang memang menyokong. Yang memang bersama-sama di dalam perang. Nanti ada orang yang kecewa, tak baik. Sasaran mereka bukan saja untuk mengetuai agensi tertentu yang berpengaruh di Putrajaya, malah juga syarikat-syarikat berkaitan kerajaan atau disebut sebagai GLC itu. Dan tidak kurang pula yang ingin berkhidmat secara langsung di pejabat Perdana Menteri. Termasuk yang sama gairah lagi lincah berebut jawatan dan ganimah, iaitu harta rampasan perang. Iaitu mereka yang sebelum ini memang diketahui tidak pun pernah menyokong serta menolak Anwar secara terang-terang. Dulu menolak, sekarang tiba-tiba demi kuasa, demi kedudukan, demi wang, demi harta, demi kesenangan, demi kemewahan. Tiba-tiba sekarang tak apalah, seinci muka pun seinci lah, yang penting dapat. Mereka ini sebelum PRU15 secara terbuka menunjukkan kecenderungan kepada parti selain Pakatan Harapan. Malah dengan berani mengatakan Anwar tidak mungkin berjaya jadi Perdana Menteri. Jika sudah begitu kecenderungannya, sudah tentulah mereka terbabit juga tidak memberi undi kepada Pakatan Harapan. Tetapi kini mereka itulah antara yang sama gairah, menonjolkan diri dan melobi untuk mendapatkan kedudukan, mengetuai agensi tertentu. Kononnya dengan kemampuan, kewibawaan dan bersihnya diri mereka itu akan membantu Anwar menjelmakan sebuah kerajaan yang lebih baik di mata rakyat. Untuk mengetuai agensi kerajaan tertentu, selain ia adalah hak mutlak Anwar selaku Perdana Menteri Malaysia, beliau mempunyai hak untuk membuat pilihan. Adalah penting untuk beliau menyemak dengan teliti tentang latar belakang calon yang mahu dilantiknya itu. Orang yang mahu dilantik itu biarlah mereka yang benar-benar berwibawa, bukannya yang suka membawa-bawa atau menjajah penonjolan diri sendiri. Serta sekurang-kurangnya calon-calon itu haruslah memahami aspirasi reformasi yang mahu diusahakan di dalam kerajaan perpaduan ini.
Yang ini betul sekali. Tidak juga terkecuali ingin sama merebut peluang menikmati ganimah ialah mereka yang selama ini tidak diketahui pun kecondongan politiknya dan tidak pernah namanya muncul di mana-mana. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba saja dah. Aduh, agak-agaknya kalau orang lain jadi Perdana Menteri, adakah mereka akan melobi dan menonjol-nonjol diri juga? Ataupun mereka tes Anwar. Jangan risau, Anwar bijak orangnya. Bagi jawatan lain seperti pengurus CGLC pula, di pejabat menteri dan sebagainya, antara lumrah bagi mereka yang menyokong bersama mengundi dan setidak-tidaknya turut sama mengeluarkan peluh untuk membantu kemenangan Pakatan Harapan serta Anwar pada PRU 15 lalu untuk mengharapkan jawatan tersebut jatuh menjadi milik mereka. Itu biasalah, menjadi lumrah. Tapi ini tiba-tiba muncul entah dari tanah mana, daripada batu mana, daripada pokok mana, tiba-tiba muncul, tak tahu malu, susahlah. Ketika UMNO dan BN menerajui kerajaan sebelum ini, itulah yang berlaku dan sebahagiannya membantu mengukuhkan kedudukan parti tersebut sehingga berjaya menjadi kerajaan lebih 60 tahun lamanya. Ketika Perikatan Nasional bersatu dan PAS berada dalam kerajaan, amalan yang sama turut berterusan. Pokoknya, bukanlah suatu yang pelik, ganjil atau luar biasa jika kali ini penyokong PH pula menikmati jawatan serta kedudukan dalam kerajaan. Hakikatnya, mereka yang bersusah payah memberi sumbangan kepada kemenangan dan turut mengundi PH adalah lebih berhak untuk memperolehi sedikit sebanyak daripada ganimah ini. Malah dengan jawatan serta kedudukan tersebut, mereka akan lebih berperanan memastikan kemenangan PH pada PRU 5 tahun akan datang. Yang tidak menyokong, tidak mengundi dan terang-terang menolak PH, hendaklah duduk diam-diam di tepi dulu dan buat sementara waktu ini tak apa, sabar. Bagilah laluan dahulu kepada penyokong, pengundi dan mereka yang memang bersama PH untuk memperoleh apa yang sewajarnya sesuai dengan pengorbanan dan tungkus lumus mereka selama 24 tahun ini. Namun demikian, asas kelayakan, kemampuan dan kebolehan dalam lantikan semua jawatan itu tidaklah harus diketepikan atau diabaikan begitu sahaja. Tetapi mereka yang bersalin kurit dengan menonjol-nonjolkan diri sambil berwajah manis serta sanggup pula melobi-lobi secara berlebihan, itu adalah mereka yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri atau apa saja sebenarnya. Mereka ini bukan pun ingin membantu Anwar mengisi perjuangan reformasi. Kerana sesiapapun parti dalam dan pemimpin yang naik, mereka pasti sentiasa sanggup untuk menebalkan muka untuk mengejar apa yang dihajati. Kata Sabudin Husin, diterbitkan di sabudin.com.net 27 Disember 2022. Saya setuju dengan apa yang dikeluarkan oleh Sabudin Husin ini. Utamakan dulu yang sama-sama berperang, utamakan dulu yang menyokong bersama-sama Anwar Ibrahim. Yang tidak menyokong, mengundi pun tidak, berpeluh pun tidak, kamu sabar dulu, no. Lebih baik hampa diam-diam dulu, bagi dulu can kepada semua yang sokong reformasi Anwar Ibrahim. Kerana mereka lebih mendalami, mereka lebih memahami perjuangan Anwar Ibrahim. Apapun, tetap saya setuju juga, jangan diketepikan kelayakan, kewibawaan dan latar belakang semua calon-calon. Kita jumpa lagi, bye-bye.